Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian pengenalan kepada ilmu fiqh, al-fiqh al-islami. Okey. Hari ini kita nak membincangkan tentang maqasid asy-syariah al-islamiyah. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tak ciptakan bumi ni sia-sia, bukan permainan, senda gurau, bukan. Tetapi dalam ciptaan langit dan bumi sudah pasti di sana ada ghayah. Ada matlamat, tujuan, ada rahsia, hikmah tersendiri. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran dalam surah Ad-Dukhan ayat 38 39. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah Ta'ala tak ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, antara langit dan bumi itu Allah Ta'ala tak ciptakan saja-saja, suka-suka, sebagai permainan. Tidak. Ma khalaqnahuma illa bilhaq. Kami tidak menciptakan langit dan bumi melainkan dengan kebenaran, tetapi kebanyakan di kalangan manusia mereka tidak mengetahui hakikat perkara tersebut. Allah Ta'ala juga bukan setakat langit dan bumi, ciptaan manusia itu sendiri pun bukan sia-sia. Allah Ta'ala beritahu dalam suratul Mu'minun ayat ke-115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu sangka ciptaan kamu ni hanya sia-sia, abasa, tak ada apa. Okey, sesungguhnya kamu kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Jadi dalam ayat suratul Mu'minun nak memberitahu dalam ciptaan manusia pun ada matlamat dan juga tujuan rahsia yang tersendiri. Okey, dalam suratul Zariyat Allah Ta'ala bagi tahu apa tujuan diciptakan manusia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tak ciptakan manusia dan jin dan manusia melainkan supaya mereka sembahlah kepada aku. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Aku tak nak di kalangan mereka rezeki dan aku juga tak nak mereka memberi makan kepada aku. Allah Ta'ala kata. Okey. Jadi malaikat, manusia, jin ini mereka diciptakan hanya semata-mata untuk beribadat kepada Allah. Tidak ada maksud selain daripada itu. Jadi pengkhususan asy-syariah al-islamiyah datang ini adalah untuk manusia keseluruhannya, semua sekali. Dan bila datang asy-syariah al-islamiyah, dia telah memansuhkan bagi agama-agama as-samawiyah yang telah lalu. Agama-agama daripada langit, agama-agama yang terdahulu telah dimansuhkan bila datangnya asy-syariah al-islamiyah, dan asy-syariah al-islamiyah akan berkekalan sampai hari kiamat. Okey. Cuma apakah ahdaf, maksud dan juga matlamat daripada asy-syariah al-islamiyah? Apakah maksud mereka untuk mencapai matlamat yang dikehendaki
daripada syariah al-Islamiyah. Okey. Itu dalam perbincangan kita. Kita lihat perbincangan yang pertama, kita nak bincangkan mengenai dengan mafhum tentang maqasid asy-syariah. Sebut tentang mafhum al-maqasid asy-syariah, dia akan terbahagi kepada dua. Kita nak bincangkan mafhum maqasid itu sendiri, dan juga kita nak bincang tentang mafhum al-maslahah dan juga mafsadah. Bila sebut tentang maqasid, tak terlepas daripada maslahat dan juga mafsadah. Apa itu maqasid? Maqasid ni plural, jamak kepada maqsad. Daripada apa? Qasada yaqsudu qasdan. Qasdan wa maqsadan. Okey, maksud dia adalah al-ghayah, kemuncak. Maksud tu apa? Maqasid daripada maksud. Maksud itu adalah maksud. Apa dia? Iaitu al-ghayah, kemuncak yang dikehendaki. Okey. Maqsudus syari', bila maksud tentang maksud daripada syari', iaitu kemuncak ataupun matlamat yang dikehendaki oleh syari', oleh Allah Ta'ala. Dalam bahasa yang mudah, Allah Ta'ala nak sesuatu itu mukallaf buat. Itu maksud dia. Dipanggil sebagai tasyri' al-ahkam, pensyariatan hukum hakam. Okey. Tuan-tuan, bila tuan-tuan lihat kepada ta'liq daripada Abdullah Darras di atas kitab Muwafaqat. Okey. Tuan-tuan akan lihat di sana bila sebut tentang al-maqasid di sisi Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Okey, al-maqasid di sisi Imam Syatibi kembali kepada dua. Dia refer kepada maksud daripada syari'. Itu yang martabat yang pertama, level yang pertama. Bila sebut tentang maqasid, maksudnya apa dia? Iaitu maksud kepada syari'. Apa yang Allah Ta'ala nak. Okey. Dan bila sebut tentang maqasid juga untuk yang kedua, dia refer kepada siapa? Kepada qasdul mukallaf. Maksud daripada mukallaf itu sendiri. Okey. Kita lihat maqasidus syariah dari segi istilahnya adalah al-ghayat wal ahdaf allati qasada syari' tahqiqaha fi tasyri'i ahkamih hatta takuna fi tatbiqiha hifdhan li maslahatil ibad ajilan am ajilan. Okey, matlamat yang bila sebut tentang maqasidus syariah adalah satu matlamat yang Allah Ta'ala nak merealisasikan matlamat tersebut dalam pensyariatan hukum hakam. Sehingga jadilah matlamat tersebut dalam dipraktikalkan. Bukan setakat teori, bahkan ahdaf itu telah dipraktiskan. Bagaimana? Kerana untuk menjaga maslahat hamba, sama ada dunia ataupun akhirat. Okey, apa itu maslahat hamba? Iaitu menarik kemanfaatan, nak mendapatkan kemanfaatan dan juga menolak kemudaratan. Itulah maslahat. Okey. Dengan ibarat yang lain, iaitu dikatakan apa? Bila sebut tentang maqasid syariah, suatu perkara yang Allah Ta'ala nak dalam pensyariatan hukum hakam, untuk merealisasikan maslahat manusia, iaitu menolak kemudaratan, menarik kemanfaatan. Itu dalam bahasa yang sangat mudah.
Apa itu maqasid asy-syariah? Iaitu suatu perkara matlamat yang Allah Ta'ala nak untuk merealisasikan untuk suatu perkara yang Allah Ta'ala nak jadikan dalam pensyariatan hukum hakam dengan cara merealisasikannya untuk menjaga maslahat hamba. Macam mana tu? Dengan mendapatkan kemanfaatan kepada hamba, menolak kemudaratan daripada hamba tersebut. Nah, bila Allah Ta'ala suruh, bermaksud di dalam suruhan itu ada manfaat, benefitnya. Manfaat itu akan kembali kepada hamba tu. Bila Allah Ta'ala larang sesuatu, di dalam perkara tersebut ada mafsadah, kerosakan ataupun mudarat. Okey, semua itu adalah di dalam hukum hakam pensyariatan. Setiap yang Islam bawa datang, tak kiralah dari sudut akidah, ibadat, pensyariatan, hanya senyata tidak lain tak bukan untuk merealisasikan maslahat hamba itu sendiri, untuk mendapat kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Okey. Sebab itulah kita katakan dalam menjaga dalam untuk merealisasikan maqasid asy-syariah ini ada 5 perkara yang perlu dijaga. Iaitu yang pertama dipanggil hifzun nafsi, hifzul din, menjaga apa? Agama. Yang kedua hifzul nafsi, menjaga jiwa. Yang ketiga hifzul aql, menjaga akal. Yang keempat hifzun nasl, menjaga keturunan, nasab. Dan juga yang kelima hifzul mal, 5. Dalam usul yang 5 ini terkandung dalam menjaga usul yang 5 ini, sebenarnya itulah dia maslahat. Menjaga 5 perkara tadi itulah maslahat. Dan sekiranya salah satu tak cukup 5 tadi, menjaga agama, jiwa, keturunan dan sebagainya, 5 tadi, maka akan berlaku mafsadah, kerosakan di permukaan bumi. Tuan-tuan lihat, disebut perkara ini dalam kitab Mustasfa fi ulumil usul, fi ulumil usul, di dalam karangan karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Okey. Maslahat haqiqiyah. Maslahat itu sebenarnya adalah menjaga usul yang 5 seperti mana Imam Ghazali sebut. Ini sabit mengikut istiqra' kajian. Okey. Tuan-tuan lihat, kita bacakan dalil-dalil sikit. Nas-nas syara' menunjukkan ke atas perkara tersebut. Okey. Imam Syatibi sebut dalam kitab Al-Muwafaqat dia. Di antaranya adalah Allah Ta'ala hantar Rasul. Hantar Rasul. Dan Allah Ta'ala hantar Rasul itulah aslus syara'i' kullah. Itulah asal pensyariatan keseluruhannya. Allah Ta'ala bagi tahu, rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Rasul-rasul memberi berita gembira, memberi berita ancaman, supaya jadilah kepada manusia ke atas Allah hujjah selepas dibangkitkan Rasul. Supaya tidak jadi bagi manusia itu ke atas Allah hujjah. Kalau tak dihantar Rasul, manusia akan berhujjah. Kamu tak hantar Rasul, wahai Allah, macam mana kami nak tahu, kami nak taat kepada kamu? Nampak tak? Dalam surah An-Nisa ayat 156. Ayat 156. Dan Allah Ta'ala juga bagi tahu Khatimul Anbiya, penutup kepada Nabi dan juga Rasul-Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Suratul Anbiya ayat 107. Allah Ta'ala menggunakan hasar. Hasar tu apa? Iaitu ma dan juga ada illa lepas dia.
Risalah Nabi Muhammad ini, okey, dia adalah rahmah. Rahmatan itu sebagai maf'ul li ajli, iaitu kerana rahmat kepada alamin, sekalian alam. Okey. Tuan-tuan lihat, wa ma arsalnaka illa, ma illa, itu makna dia adalah hasar. Tak lain tak bukan, pengutusan Nabi Muhammad ini hanyalah rahmat. Hanyalah rahmat. Sama juga la ilaha illallah, la ilaha illa, la ada illa lepas dia, menunjukkan adatul hasar, terjemah dia hanya senya, tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Dan ditaukidkan, ditegaskan lagi penafsiran hukum hakam yang banyak dalam kitab, dalam Quran dan juga hadis, siap datang dengan ta'lil, dengan illah sebabnya. Contoh tuan-tuan lihat dalam suratul Ankabut ayat 45. Ini kita bincangkan tentang maqasid asy-syariah. Bila sebut tentang maqasid, ada kaitan. Kita nak sebutkan ini, Allah Ta'ala bagi ayat Quran, Allah Ta'ala bagi illat, sebab kepada suruhan tersebut, sebab kepada larangan tersebut. Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran. Dalam suratul Ankabut ayat 45, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kamu dirikanlah salat, aqimis salah, innas salata tanha, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya, menegah daripada perkara yang fahsyak dan juga mungkar. Jadi di sini Allah suruh dirikan solat kerana solat dapat menegah seseorang daripada buat perkara yang mungkar dan juga fahsyak. Nampak tak? Itulah dinamakan sebagai sebab Allah Ta'ala suruh kita menunaikan solat. Itu dipanggil maqasid asy-syariah. Perkara yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan supaya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratul Baqarah ayat 183. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana difardukan kepada umat sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu adalah menjadikan seseorang itu bertakwa, takut akan durhaka kepada Allah. Nampak tak? Memelihara seseorang daripada terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Dalam suratul Qasas Allah Ta'ala cerita tentang qisas. Walakum bukan dalam suratul Qasas, mengenai dengan hukuman qisas. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, walakum fil qisas, bagi kamu hukuman qisas, bagi kamu dalam hukuman qisas itu ada kehidupan. Wahai orang yang mempunyai akal, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini qisas adalah satu jaminan untuk keselamatan orang lain. Sebab itu dalam ayat ini walakum fil qisas, bagi kamu dalam hukuman qisas ada hayah, ada kehidupan. Hukuman qisas tu kematian, bukan kehidupan. Memang kematiannya seorang, tetapi kehidupannya ramai orang dalam keadaan selamat. Sebab apa? Seseorang yang cuba untuk mencederakan orang lain, membunuh orang lain, orang tersebut dibunuh, orang lain akan selamat. Orang lain akan selamat. Okey, bunuh je seorang tu. Sebab apa? Dia melampaui batas. Quran kata dalam hukuman qisas ada hayah, kehidupan. Allah Ta'ala sebut mengenai dengan perbuatan zina, haramnya zina,
wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Suratul Isra ayat 32. Jangan kamu hampiri zina, sesungguhnya zina satu perbuatan yang fahishah, yang keji, wa sa'a sabila, dan juga zina itu satu jalan yang sangat buruk. Zina perkara yang jelek, yang diharamkan kerana di dalamnya ada apa? Ada mafsadah. Apa kerosakan di dalamnya? Iaitu ikhtilatul ansab, percampuran benih keturunan. Perempuan yang satu yang menyetubuhinya 5-6 orang laki-laki, yang mana satu kebilaan lahir anak kita nak nisbahkan kepada siapa, anak binkan kepada siapa. Okey. Dan dengan sebab zina juga akan berlakunya permusuhan dan juga kebencian sesama manusia. Okey. Jadi sebab itu Quran sebut wasa'a sabila, itulah maqasid daripada zina, iaitu menjaga keturunan, kerana Quran sebut jalannya amat buruk. Seperti itulah kita dapati syariah ini mu'allalah, iaitu diadakan, diwujudkan illah, sebab untuk merealisasikan kehidupan maslahat hamba. Okey. Wa tuqta' bil istiqra' bi anna al-amr mustamirun fi jami'i tafasil asy-syari'ah wa mabadi'iha. Dan diputuskan asy-syari'ah ini bil istiqra', dengan istiqra', kajian. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala dah tahu semuanya, dan perintah Allah ini, arahan Allah berterusan sampai hari kiamat. Tidak ada satu hukum melainkan sesungguhnya untuk hukuman untuk sesuatu itu ada maslahat. Cuma yang sama ada manusia tahu ataupun tidak sahaja. Okey. Kita lihat pula sekarang ini kepada mafhum maslahat. Tuan-tuan, apa itu maslahat? Maslahat ni apa? Di sisi ulama usul, bila sebut tentang maslahat, maslahat ini adalah mendapatkan kemanfaatan, menolak sejauh-jauhnya kemudaratan. Itulah dia sebenarnya maslahat. Okey. Dan maslahat ini adalah manfaat, untuk mendapatkan manfaat. Lawan kepada mendapatkan manfaat adalah menolak kemudaratan. Menolak apa? Menolak kemudaratan, mafsadah. Okey. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam ta'bir maslahat ini, boleh refer kepada kitab Al-Mustasfa fi Ilmi Al-Usul karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan juga kitab karangan Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Dawabitul Maslahah fi Syariah Al-Islamiyah. Okey. Manfaat sesuatu yang di dalamnya ada manfaat kebaikan. Mafsadah di dalamnya ada kemudaratan. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari sudut gambar raja, kita akan lebih jelas tahu. Apa dia? Tuan-tuan lihat di papan putih. Maqasid asy-syariah. Apa itu maqasid syariah? Iaitu apa yang Allah Ta'ala nak. Allah nak. Apa yang Allah nak. Apa yang Allah Ta'ala nak? Sudah pasti Allah Ta'ala nak itu adalah ikut kepada maslahat. Okey? Maslahat. Maslahat ni apa? Maslahat ini adalah untuk merealisasikan
Okey, untuk merealisasikan maslahat ni, kebaikan dan juga kemanfaatan. Dan maslahat ini sebenarnya terbahagi kepada dua. Maslahat ini. Nampak tak? Satu dipanggil sebagai manfaat. Manfaat. Satu lagi dipanggil sebagai mafsadah. Okey. Kerosakan. Dua-dua ni maslahat. Bila Allah Ta'ala suruh satu benda ma'mur bih mana apa benda diperintahkan. Jadi sebenarnya itulah ada manfaat di dalamnya. Kalau Allah Ta'ala larang satu benda, sebenarnya di dalam tu ada mafsadah, dipanggil manhi'an, ditegah perkara yang Allah larang. Nampak tak? Untuk direalisasikan perkara yang Allah Ta'ala nak, sudah pasti di sana ada manfaat dan juga ada mafsadah, kerosakan untuk dielakkan daripada seorang hamba. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariah Islamiyah tidak mengharamkan sesuatu perkara yang manusia nak. Seperti mana syariah Islamiyah tidak mengharuskan sesuatu yang memudaratkan manusia. Kita bincangkan manfaat mafsadah ni. Okey. Syariah Islamiyah, Allah Ta'ala tak naklah benda mudarat timpa manusia. Allah Ta'ala tak nak juga mengharamkan benda yang manusia perlukan. Sebab itu dalam suratul A'raf, tuan-tuan lihat dalam ayat 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Okey. Orang yang mengikut Rasul, Rasul Nabi yang ummi, yang mereka dapatinya maktuban, ditulis di sisi mereka dalam Taurat. Nabi ni ada kisah di dalam Taurat. Wal Injil, dalam Injil, yang menyuruh apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri Nabi suruh manusia kebaikan, tegah manusia dari kemungkaran, menghalalkan perkara yang halal, mengharamkan perkara yang haram. Semua disebut dalam kitab Taurat. Maslahat ini jadilah maslahat itu ammah untuk mujtama', masyarakat, maslahat umum. Bila maslahat itu khasah, itu untuk individu. Okey. Apabila mi'yar ni kita kata kayu ukur lah, ukuran untuk menentukan batasan maslahat dan juga mafsadah. Ibnu Ashur ada menerangkannya. Dia menyebut tentang manfaat. Apa itu manfaat? Idza kanat muhaqqaqah, bila mana manfaat itu telah dipastikan, muttaradah dan juga umum, fahuwa minal maslahah al khalisah, dia adalah dipanggil sebagai maslahat yang khalis, semata-mata maslahat. Jika tidak, maka diiktibar sebagai al-ghalib wal-rajih. فإذا كان الغالب جهة المنفعة فهي من المصلحة وإذا غلبت الجهة المضرة فهي من المفسدة. Okey. Di antara maslahah khalisah adalah at-ta'awun al-waqi' baina syakhsain. Okey. Maslahat di sini untuk dua orang yang berbalah adalah laisa fihi adna darar. Maslahar rajihah inqazul ghariq. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di papan putih, boleh padam
Okey. Dia boleh sebut tentang maslahah. Bila sebut tentang maslahah, ada dipanggil sebagai al-maslahah, dipanggil apa? Al-maslahah al-khalisah. Semata-mata maslahat, kosong. Khalis ni kosong, suci. Semata-mata maslahat. Ini bila ni? Bila mana dia maslahat tersebut telah muhaqqaq, telah ditahqiqkan, iaitu telah dipastikan betul, benar, dan juga muttaridah yang umum, bukan spesifik kepada sesebuah negara, sesebuah organisasi dan sebagainya. Okey. Jika tidak dimuhaqqaq, tidak dimuttaridah, tidak umum dan juga tidak dipastikan, maka pada ketika itu kita akan lihat maslahat tersebut dipanggil maslahat ar-rajihah. Ar-rajihah. Apa ar-rajihah? Bila mana secara ghalibnya dia mendapat manfaat, maka itu adalah dipanggil sebagai maslahat ar-rajihah. Di dalamnya ada kemanfaatan. Jika di dalamnya ada kemudaratan selalunya, maka dia adalah mafsadah. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maslahat khalisah macam dua orang berbala. Okey, kemudian leraikan baik semula. Tetapi yang maslahat rajihah ini, dia tak dapat tidak, dia ada kemudaratannya. Di dalamnya ada kemudaratan kepada munqis, orang yang menyelamatkan orang yang sedang lemas. Orang yang lemas, kita yang pandai berenang turun menyelamatkan orang yang lemas. Di sana ada maslahat rajihah, bukan maslahat khalisah. Apa dia? Iaitu sedikit kemudaratan yang berlaku kepada penyelamat. Apa dia? Apa mudarat yang berlaku kepada penyelamat? Iaitu kesejukan. Dan ada risiko-risiko yang mana dia perlu hadapi. Itu dipanggil al-maslahah ar-rajihah. Okey, seterusnya kita lihat terbahagi maqasid ini terbahagi kepada siapa? Kepada berapa? Iaitu kepada dua maqasid. Iaitu diambil kira kesannya pada mujtama' masyarakat. Okey. Dan juga yang keduanya kita panggil bi'atibari ta'alluqiha bil jamaah, diambil kira pada jamaah, grup ataupun individu. Kita lihat dalam pembahagian maqasid, boleh padam pembahagian maqasid dengan diambil kira kesannya pada untuk mendirikan sesebuah masyarakat. Okey, wasilah untuk menjaga maslahat hamba termasuklah tiga peringkat ini. Mengikut yang paling penting, yang tak penting sangat dan yang tak penting. Okey. Jadi mengenai dengan urusan umat. Okey. Mengenai dengan urusan umat ini, dia lebih kepada tiga perkara sahaja. Apa dia? Wasilah dalam menjaga apa? Maslahat hamba. Mengikut tiga level ni. Apa dia tu? Dipanggil sebagai al-daruriyah, al-hajiyah, at-tahsiniyah. Kita akan kupas satu persatu insya-Allah taala. Apa itu al-daruriyat? Al-daruriyah, maslahat yang tak dapat tidak untuk mendirikan maslahat agama dan juga dunia. Di mana kalau tak ada dia, maka cacatlah dunia. Maka bermaharajalah kerosakan yang ada di dunia.
dan juga nikmat yang abadi akan hilang, dan pada ketika itu azab akan turun. Itu untuk masalah daruriyah, perkara yang mesti, yang tak boleh kita abaikan. Asas kepada maslahat-maslahat ini adalah menjaga daruriyat al-khamsah yang 5. Okey, yang kita sebutkan tadi, hifzuddin sampai hifzul mal. Okey, dan daruriyat yang 5 ini para muhaqqiqun, okey, para pengkaji telah mensabitkannya mengikut kajian mereka. Okey, kerana tadayyun, beragama itu fitrah, menjaga jiwa itu adalah jibillah, iaitu perkara yang memang dituntut, disukai, perkara semula jadi. Menjaga manusia, tak ada manusia suka membinasakan diri dia. Hifzun nasal, menjaga keturunan, itu adalah sunnah kauniyah, iaitu sunnatul alam ni. Hifzul mal, hifzul mal sunnah fitriyah, semua manusia suka harta, duit dan sebagainya. Hifzul aqal, hifzul aqal, menjaga akal juga adalah satu kepentingan. Ada sesuatu kepentingan yang teramat sangat. Okey, sebab tidak akan sempurna penjagaan daruriyat ini melainkan dengan adanya akal. Okey, kita lihat antara daruriyat ad-darurah al-khamsah. Apa dia tu? Disebut di dalam kitab Sa'id Ramadan Al-Buti, Dawabitul Maslahah, dan juga kitab Abdul Wahab Khallaf dalam kitab Usulul Fiqh ada menyebutkan. Okey, apa dia? Syariat Islamiah itu meraihkan daruriyat yang 5 ini. Yang pertamanya adalah menjaga bagi disyariatkan menjaga agama. Sebab apa disyariatkan menjaga agama? Sebab iman dan juga mengucap 2 kalimah syahadah. Wa baqiyatu arkanil Islam, baqi rukun-rukun Islam yang lain perlu tahu. Dan Allah Taala syariatkan untuk menjaganya, menjaga manusia ini di mana darul fasad, tolak keburukan, sebagai tolakkan kefasadan, keburukan itu uqubat riddah wal jihad, dengan cara memberi hukuman kepada si murtad dan juga kepada orang yang berjihad. Tuan-tuan lihat, bila sebut tentang hifzuddin, menjaga agama. Apa menjaga agama di sini? Menjaga agama adalah uqubatur riddah, memberi hukuman kepada orang yang murtad, sebab dia telah mencemarkan nama baik agama. Dan juga al-jihad mana apa? Berjihad di jalan Allah, keluar berperang. Dan yang keduanya adalah syuri'a li hifdhin nafs, pensyariatan untuk menjaga jiwa, diri. Sebab itu Allah Ta'ala mengharuskan makan, minum, tempat tinggal, bergantung selagi mana kehidupan dia masih ada. Wajib dia cari untuk makan, minum, tempat tinggal. Dan Allah Ta'ala syariatkan untuk menjaganya hifzud nafs, iaitu larangan daripada uqubatud diyat. Larangan daripada uqubatud diyat. Apa itu larangan uqubatud diyat? Wal qisas, larang untuk diat, untuk hukuman diat dan juga qisas sekaligus, tak boleh. Dia kena salah satu, nak qisas ataupun nak bayar duit pampasan diat. Okey, itu adalah dalam bab apa? Hifdzun nafsi. Bagaimana syar'u li hifdzin syar'an li hifdzin nasal. Satu pensyariatan untuk jaga nasal. An-nikah wa ahkamul hadanah wan nafaqat. Nikah, hukum hakam.
hak penjagaan, hak nafkah seperti apa yang diterangkan, yang disyariatkan, lihifdhiha min haitsul man'i, iaitu seperti mana disyariatkan untuk menjaganya di mana al-man'u hurmatiz zina, iaitu tegahan larangan pengharaman zina, meletakkan hudud padanya. Okey, ini untuk siapa? Hifdzun nasl. Seterusnya syar'u li hifdzil aql, menjaga akal daripada mengambil ubat-ubatan ataupun ambil apa-apa ubat. Okey, itulah dipanggil sebagai yatawaqqaf alaihi baqail haya' wal aql, untuk mengekalkan kehidupan kamu, teruskan kelangsungan hidup kamu. Kemudian yang terakhir adalah syar'un li hifdzil mal, jaga harta. Manusia ni muamalatnya berbeza, seperti mana disyariatkan untuk menjaganya daripada al-mana', daripada kerosakan, iaitu kecurian, hukuman dan sebagainya. Jadi daruriyat ini dia adalah maslahat. Ke atas daruriyatnya khamsah, yang 5. Okey, tak mungkin menjaga maslahat manusia keseluruhannya melainkan kita jaga 5 perkara ini. Esok insya-Allah kita akan masuk al-hajiyat dan juga kita akan masuk tentang at-tahsiniyat. Insya-Allah jangan lupa puan-puan tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita, iaitu pengajian Al-Madkhal ila Dirasatil Fiqhil Islami. InsyaAllah kita bertemu lagi esok. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Yang terlepas mengikuti siaran langsung kita, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana insya-Allah admin akan sediakan playlist untuk tuan-tuan puan-puan untuk memudahkan refer kembali pengajian yang telah lalu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.